ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد خلق الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الأوصاف، أحسن الناس خلقا في الصورة الظاهرة، وأحسن الناس خلقا في الصورة الباطنة، وأهداهم إلى الصراط المستقيم، فهو الصراط المستقيم وهو الهادي إلى الصراط المستقيم محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامر القرآن وينتهي بنواهيه، فكل ما في القرآن خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأدبه الله بما في القرآن، وأدب هو أمته بتلك الآداب التي أدبه الله بها. فكان إذا أوذي في حقه غفر، في حقه يسامح وينصح، إذا رأى أحد على غير الصراط المستقيم ينصحه. إنسان ما يصلي سواء، صلي فإنك لم تصلي، هذا يسيء الأدب في المجلس، يكثر الكلام، لا، لأن الكلام في المجلس مع حضرة الكبار ويتكلم الصغار، ذاك يدل على قلة الأدب من الصغار، يدل على عدم التربية. كثرة الحركة في المجالس يدل على عدم الثبات. كل ذلك كان من أدبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لهذا كان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه، يتغير وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أضيع حق الله، أي انتهكت محارم الله، ترك الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مدوريون من أحسن اندونيسيا، بحث اندونيسيا bisa bahasa Madura, tidak bisa Indonesia. Bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Bisa Indonesia? Ya, bismillah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nurul mubin, cahaya yang nyata, beserta salawat kepada keluarga dan sahabatnya. Amma ba'd, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada paling sempurnanya sifat. Beliau adalah paling bagusnya manusia khalqan dalam segi fisik, dan paling bagusnya manusia dalam segi khuluqan, dalam segi akhlak. Dari segi zahir beliau adalah yang paling bagus, dan dari segi batin beliau adalah yang paling bagus. Ahdahum, beliau adalah orang yang paling bisa memberi petunjuk manusia terhadap jalan yang benar. Beliau adalah sang pembawa petunjuk kepada as-siratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nabi SAW itu ada akhlak beliau, itu adalah Al-Quran. Beliau selalu tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran, dan beliau selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dan semua adab-adab yang ada pada Al-Quran, beliau telah menghiasi diri beliau dengan adab-adab tersebut, dan mengajarkan kepada umatnya dan mendidik umatnya dengan adab-adab yang ada pada Al-Quran tersebut. Sifat Nabi SAW adalah beliau pada hak diri beliau, terhadap hak diri beliau, beliau mentoleransi, beliau memaafkan, dan beliau selalu menasihati orang lain.
selalu menginginkan kebaikan, peduli kepada orang lain. Jika ada di sekitarnya yang tidak melakukan sholat dengan benar, ditegur oleh Nabi. Ada yang tidak baik di dalam adab, di dalam majlis, ditegur oleh Nabi SAW. Karena beliau peduli dan menasihati terhadap sesama. Seperti halnya ada seorang yang dia berbicara di majlis, karena itu adalah sesuatu kekurang ajaran di dalam majlis. Berbicara di hadapan al-kibar, di hadapan orang besar. Dari kita yang orang yang kecil itu adalah suatu kekurang ajaran, sesuatu yang su'ul adab, bukan adab yang baik. Banyaknya gerakan, kita bergerak ke sana kemari, itu menunjukkan tidak adanya sabat, tidak adanya pendirian yang teguh. Beliau juga, salah satu sifat beliau adalah beliau selalu memaafkan setiap kesalahan yang ditujukan kepada beliau, selama itu terkait pada hak diri beliau. Akan tapi apabila haknya Allah Subhanahu wa taala diganggu, hak Allah Subhanahu wa taala yang disalahi, maka tidak ada yang dapat menghadang daripada kemarahan beliau sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. أي ليس على طريقتنا الكاملة، على الطريقة الحسنة، لأن دين الرحمة، والنبي نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. فإذا الإنسان يتعامل مع إخوانه بالرحمة يعامله الله يوم القيامة بالرحمة، يعامل إخوانه في الدنيا بالمسامحة يعامله يوم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بالعفو والمسامحة. وهكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كله رحمة. إذا دعاه المسكين أجابه، فلا يظلم في حضرته غني ولا فقير. إذا دعاه إجابة معجلة، جبر لخاطره، لأن هذه عبادة ما تعبد بمثلها عند الله. أفضل عبادة هي جبر الخواطر، ما تعبد الله بشيء مثل جبر الخواطر. جبر خاطر مسلم أفضل من بناء الكعبة، كسر خاطر مسلم أشد من هدم الكعبة والعياذ بالله. هكذا كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان قلبه أحسن القلوب وعقله أحسن العقول. قال الصحابة: ما رأينا لا في الماضي ولا في الآتي أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال بعض وصفه: كأن وجه القمر، قال بل أضوأ من القمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضرا، قلبه سليم صافي. هذا تتجنبك الأمراض وتبتعد عنك له الظلمات، وتكون مستقر القلب الرحمة. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، محل نظر الله. فراقب الله سبحانه وتعالى، فإن قلبك محل نظر الله في كل وقت. كاميرا رب العالمين موجهة إلى هذا القلب. كلما كان صافيا يضمر الخير وفعل الخير ويضمر ترك الشر، كان رحمة الله في ذلك القلب. كان أقرب إلى النبي محمد. لا يحمل المؤمن غشا ولا ضرا ولا حقدا ولا حسدا ولا بغضا أبدا. إلا إيش يضمر الخير لكل الخلق، يضمر الخير لكل الناس. بهذا يترقى العبد على رؤوس الناس بالقلب السليم الصافي. نعم. فلو عبادات كثيرة لكنه غيبة وهنا نميمة وهنا بغضة وهنا حقد وهنا حسد وهنا كبر وهنا عجب، ما يرتفع له عمل، لأن هذه محبطات الأعمال. فلا بد كما يعتني بنظافة الظاهر نظافة البدن، ويعتني بنظافة القلب. كما تعتني بنظافة بدنك وثوبك
اعتني أيضا بنظافة قلبك، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الدين النظافة، ويقول الله نظيف يحب النظافة، أي نظافة الظاهر ونظافة الباطن. نظافة الباطن من الأخلاق الذميمة والتحلية بالأخلاق الحميدة، ونظافة الظاهر عن الأدناس والأنجاس والأرجاس. هذه النظافة التي أمرنا بها. فلهذا قال الله سبحانه إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين أي كلما أذنب جد التوبة بسرعة، لا تأخرها، بسرعة قم واستمر وصلي ركعتين سنة التوبة الله أكبر، صلي ركعتين سنة التوبة لله تعالى الله أكبر، واضمر في قلبك أنك تستقيم على هذه التوبة ولا تعود للذنب مرة أخرى. ثم اسأل الله سبحانه وتعالى واستغفره فإنه التواب. التواب إذا جاء العبد نادما يقول مولى لعبده غفرت لك على ما كان منك. فالإنسان دائما يجدد التوبة والاستغفار، فإن الإكثار من الاستغفار مما يكثر الأرزاق، والإكثار من الصلاة على النبي المختار مما يكثر الأرزاق. فأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة على النبي المختار ترى رزقك دائما في ازدياد في ازدياد في ازدياد. دائما في ازدياد، ما ينقص رزقك أبدا إلا إذا نقصت في الاستغفار وفي الصلاة على النبي المختار. خذها علم اليقين، بغيت رزقك دائما في زيادة دائما في الاستغفار. إذا ما استطعت 1000 في اليوم من الصلاة على النبي 1000 من الاستغفار فذاك خير، فاستطعت 500 من الاستغفار 500 من الصلاة على النبي فذاك خير، لن ترى فاقة ولا حاجة. فالاستغفار سبب في خير الدنيا والآخرة، والصلاة على النبي المختار محمد سبب في خير الدنيا والآخرة، بل أعظم الوسائط لاستجابة الدعاء هي الصلاة على النبي محمد. فإذا صليت على النبي أول الدعاء ووسط الدعاء في آخر الدعاء فهذا أقرب دعاء للإجابة. الدعاء الذي يخالي عن الصلاة على النبي ما يرفع إلى السماء. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء محجوب حتى يصلى علي. فأكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا من هذه الصلاة التي من واظب عليها رزقه الله حسن الخاتمة وحضرت روح المصطفى صلى الله عليه وسلم عند خروج روحه الله 10 مرات كل ليلة، وفي ليلة الجمعة 100 مرة، وهي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Bukanlah termasuk dari golongan kami. Min tariqatuna al-hasanah, bukan daripada jalan kami yang benar, yang bagus. Tidak termasuk jalan kami. Orang yang tidak merahmati, tidak menyayangi orang yang lebih kecil dan tidak menghargai, tidak menghormati orang yang lebih besar. Itulah ajaran Nabi SAW. Semuanya adalah rahmat, kasih sayang. Karena Allah mengutus beliau sebagai simbol kasih sayang terhadap seluruh alam. Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka hendaknya kita berkasih sayang, kita menyayangi sesama. Karena sesungguhnya Allah akan memperlakukan kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika kita memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, maka kelak Allah akan memperlakukan kita dengan kasih sayang. Jika kita memperlakukan orang lain dengan musamahah, dengan memaafkan, dengan toleransi, maka Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat akan memperlakukan kita dengan memaafkan. Begitulah Nabi SAW, semua dari Nabi adalah kasih sayang. Salah satu sifat Nabi adalah jika idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Jika beliau diundang oleh seorang yang miskin, maka beliau bersegera untuk memenuhi daripada undangannya. Tidak pernah sekalipun orang terzolimi baik yang fakir ataupun yang kaya di hadapan Nabi SAW. Beliau selalu menyenangkan hati orang.
khususnya orang yang miskin. Karena tidak ada ibadah yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada jabrul khawatir, menyenangkan hati seseorang. Tatkala kita menyenangkan hati seseorang itu lebih baik daripada pahalanya, lebih baik daripada seseorang tadi membangun Ka'bah sekalipun. Sebaliknya, jika seseorang tadi menghancurkan hati seseorang, menyakiti hati seseorang muslim, maka dosanya akan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada menghancurkan Ka'bah sekalipun. Nabi SAW hatinya adalah paling bagusnya hati. Akalnya Nabi SAW adalah paling bagusnya akal. Para sahabat mengatakan tidak ada di zaman dahulu ataupun zaman yang akan datang orang yang lebih bagus, manusia ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak pernah melihat baik di zaman dahulu ataupun zaman sekarang ataupun yang akan datang orang yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang yang mensifati beliau juga mengatakan, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan rembulan, bagaikan bulan purnama, bahkan beliau lebih terang daripada bulan purnama. Salah satu sifat daripada Nabi SAW juga adalah beliau tidak pernah memiliki di hatinya rencana jelek untuk setiap muslim manapun. Tidak pernah memiliki rencana buruk, tidak pernah memiliki keinginan buruk terhadap orang lain, terhadap orang lain sesama muslimnya. Karena orang yang selalu hatinya dia jauhkan daripada kedengkian, daripada rencana buruk, daripada hasud kepada orang lain, maka hati tadi adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memandang hati yang sedemikian. Karena Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum. Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa a'malikum, innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada amal perbuatan kalian, akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian, niat kalian. Hati itu adalah tempat pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali hati ini semakin bersih, jauh daripada penyakit-penyakitnya, daripada hasud, daripada kedengkian, daripada rencana buruk kepada orang lain, maka hati tersebut semakin tinggi, semakin dekat dengan Nabi SAW, semakin dipenuhi daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi SAW selalu di dalam hatinya hanyalah ada niat baik kepada setiap orang, kepada setiap manusia. Di dalam hatinya selalu ada rencana baik, ada keinginan baik untuk setiap orang. Dan hati yang seperti ini akan menjadikan seseorang itu naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Karena apalah arti sebuah ibadah yang begitu banyak, tatkala seorang tadi itu puasa, tatkala seorang tadi melakukan sholat yang begitu banyak, akan tapi dia masih menghibahi orang lain, dia masih menyakiti orang lain. Karena hal-hal tersebut akan menghapus daripada amal kebaikan yang dia miliki, sehingga dia tidak naik sama sekali derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperhatikan tentang kebersihan hati kita, sebagaimana kita memperhatikan kebersihan zahir kita, badan kita. Karena Nabi SAW mengatakan ad-din an-nadhafah. Agama itu adalah kebersihan. Baik kebersihan yang zahir ataupun kebersihan yang batin. Allahu nadhif yuhibbun nadhafah. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha bersih dan mencintai daripada kebersihan. Baik itu kebersihan yang terkait dengan zahir kita ataupun kebersihan yang terkait dengan hati dan batin kita. Karena dengan bersihnya hati tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu bertaubat. Allah mengatakan yang selalu bertaubat. Dia melakukan kesalahan, seketika itu dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesalahan lagi, dia seketika itu langsung kembali dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dengan sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencintai al-mutatahhirin, orang yang gemar mensucikan, gemar membersihkan, baik daripada kebersihan zahir ataupun kebersihan batin. Hendaknya seseorang tadi selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Tatkala dia tergelincir dan dia melakukan suatu kesalahan dan dosa, hendaknya dia bersegera untuk bertaubat. Dia melakukan wudu, kemudian dia melakukan salat sunnatut taubah, untuk agar Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa agar Allah menjadikan dia orang yang selalu istiqomah di dalam bertaubah dan tidak pernah mengulangi daripada dosa yang dia lakukan tadi kedua kalinya. Dia tidak pernah mengulangi lagi di masa yang akan datang. Hendaknya dia berdoa dengan doa tersebut dengan dia melakukan sholat taubah tadi. Maka tatkala seseorang tadi melazimi hal tersebut, maka dia akan mendapatkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang bertaubat kepadanya, orang yang meminta ampun kepadanya, Allah mengatakan ghafartu laka ala ma kana minka. Aku mengampuni engkau dengan atas apa yang telah engkau lakukan. Apapun yang telah engkau lakukan, aku mengampuni engkau dan aku tidak peduli dengan apa yang engkau lakukan. Selama seorang tadi bersungguh-sungguh di dalam bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau hendaknya kita memperbanyak daripada istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala seorang tadi memperbanyak istighfar, dia akan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu rezekinya akan bertambah. Dengan apa? Dengan dia memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga tatkala seorang tadi hendaknya dia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengannya maka Allah akan terus menambah daripada rezeki yang dia miliki. Selalu rezekinya dalam keadaan bertambah terus. Kenapa? Berkah daripada dia memperbanyak istighfar dan memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak akan berkurang daripada harta yang kita miliki sama sekali, bahkan akan bertambah. Kecuali tatkala kita mengurangi daripada istighfar kita, mengurangi daripada sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ambil ini sebagai kaidah secara yakin di dalam kehidupan kita. Kita hendaknya melazimi istighfar, paling tidak setiap harinya kita melazimi istighfar sebanyak 1000 kali kata beliau. 1000 kali istighfar dan 1000 kali bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan sigo apapun. Kalau tidak bisa, paling tidak kita melakukannya 500. 500 istighfar dan 500 daripada solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu adalah suatu sebab yang sangat ampuh untuk kita dapat mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Bagaimana tidak, sedangkan Nabi SAW adalah perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam terpenuhinya, terkabulkannya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita dalam berdoa kita selalu bersolawat kepada Nabi di awal doa, kemudian di tengah-tengah doa, kemudian di akhir doa. Sehingga perantara Nabi, wasilah daripada Nabi, Allah akan mengabulkan semua doa dan permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Berkah siapa? Berkat Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah perantara kita kepada Allah di dalam segala hal yang kita inginkan untuk kita capai, untuk kita dapatkan, dan perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolak segala mara bahaya yang kita ingin
terhindar daripadanya beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يغفر لكم الذنوب والأوزار بجاه النبي محمد والأخطار ويجعلنا إياكم جميع الأخطار ويجمعنا وإياكم بالنبي محمد المختار في هذه الدار وفي دار القرار من غير ابتلاء ولا امتحان محض الجود والامتنان بجاه النبي المختار. الله يتقبل منكم صالح الأعمال ويوفقنا لما في رضيه عنا يا رب العالمين، ويوفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا وعقبانا يا رب العالمين، ويتم لنا منكم كل خير ويبعد عنا وعنكم كل شر نبوس نضير، ويقرب منا الخيار ويبعد عنا وعنكم الأشرار يكون لكم جميع مضار وجر مداد بالأيام والليال بجاه النبي محمد المختار يا رب العالمين. يقضي لكم الحاجات بلغنا كل أمنيات ويصلح الأولاد ويصلح البنات ويعشقون العلوم النافعات يا رحمن يا حي يا قيوم. جعلنا في الحصن الحصين من جميع الآيات والعرز المكين من الذنوب واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.